Okay, adjust camera. Alright. Selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Okay. So, dalam topik video ni, saya rasa semua dah boleh baca kat title kot. Okay. Video ni memang ramai yang request kat saya. Okay. So, video topik ni cara nak beli subwoofer. Okay. Saya dah cover cara nak beli speaker dan juga cara nak beli amplifier. Dua-dua saya dah cover. So yang tiga ni je saya belum cover, iaitu beli subwoofer. Okay, right. Sebelum kita pergilah untuk video ni, kita sambung video ni kan, saya nak bagi tahu satu cerita sikit lah. Okay, kalau kamu WhatsApp saya ke atau nak minta pendapat saya ke, saya okey je. Saya tak kisah, saya akan bantu. Tapi tolong faham, kalau saya tak reply secepat mungkin atau lambat reply, tolong jangan marah Bukan sebab saya sombong, sebab saya tengah kerja. Okey, saya pun ada perniagaan sendiri. Okey, so harap tolong faham Alright, okey. Senanglah, sembang dah habis kat dulu. Alright. So, apa tujuan subwoofer? Okey, saya ada dua subwoofer yang paling common lah dekat Malaysia. Okey, satu adalah yang ini. Ni customer punya tapi dah rosak. So saya boleh pakai ni untuk video reference lah. Okay. So ini adalah woofer Ini adalah woofer, komponen woofer. Alright, saya akan explain lagi in detail apa itu komponen woofer dan the other conventional one lah. Okay. So ini adalah woofer. Alright. Dan ini adalah underseat subwoofer. Okay, so basically kan, apa beza dua ni? Yalah, of course size dia lagi besar dari ni perbandingan dia kan. Okay, sebelum kita dive in kepada perbezaan dua-dua produk ni, kita perlu mengasaskan dasar apa itu subwoofer dulu. Okay, so subwoofer basically kan, dia dalam spektrum audio kita ada low end, mid end dan high end. So high end tu lah macam Twitter dan sebagainya. Mid end tu macam mid bass atau mid range. Okay, they play in between. Okay, so yeah. So below that adalah bass. Typically pendengaran manusia adalah 20 Hz sampai 20,000 kHz, let's say lah. Okay. So bass ni dia responsible dari 20 ke 200 Hz. Okay, dia belah-belah sana lah. Okay, so dia akan play belah-belah sana. Biasanya bass you boleh dengar, tapi kebiasaannya kamu boleh rasa bass dia. Bass adalah emotional sensation feeling lah. Dia akan bagi live untuk music tu. So dia akan cover yang part low lah, yang bergegar-gegar dalam kereta. Basically dan sebagainya. Subwoofer ni kan, dia speaker yang paling besar dalam kereta. So to speak lah. Okay, jadi speaker yang paling besar dalam semua speaker dalam kereta, macam Twitter, mid bass, bla bla bla. Dia yang paling besar lah. So dia ada tujuan dia kenapa dia besar. Alright, saya dah kata dia akan bagi low frequency bass. Okay, alright. So semua music yang kita dengar, dari P. Ramlee lah, dari Siti Nurhaliza lah, ke Expedisi lah, semua lagu ada bass. So dia perlukan driver yang khas untuk produce bass. Ya, mid bass boleh bagi bass juga, tapi dia tak as deep as subwoofer. Itu yang tujuan kita ada subwoofer, untuk bawa keluar emosi dalam bass tu. Okay, right. Make sense. So kita start. I bagi penerangan last lah. Okay, saya nak start yang dari subwoofer ni. Okay, so ini adalah typical subwoofer So ini adalah woofer. Okay, ini adalah woofer. Ini adalah terminal dia. Ini spider. Ini spider. Ini dia punya woofer cone. Dia punya rubber surround. And then dia ada magnet dia belakang ni lah. Saya tak nak buka. Kalau boleh buka, boleh kot. Okay, so ini magnet dia. Okay, dia sama macam mid bass driver tapi dia besar. Itu je. Okay, so driver macam ni kan, biasanya kamu perlukan kotak. Okay, so kotak ni dia boleh vary lah. Dia boleh vary dari yang besar, dari yang kecil. Biasanya kamu akan tengok ni.
Sorry kamera angle tak muat. Okay, so ini adalah kotak untuk subwoofer. Subwoofer biasanya kalau macam ni, dia perlukan kotak untuk work. Okay, saya tak nak masuk detail sangat sebab dia ada banyak explanation. Kalau saya start explain memang dia rasa boring sikit lah. Okay, so dia ada kotak. So subwoofer macam ni yang besar, dia akan hasilkan bass yang lagi dalam dan lagi rendah. Okay, biasanya dia boleh hasilkan sampai 18 Hz, 15 Hz. Dia depends on subwoofer juga, apa specification subwoofer yang kamu beli. Tak semestinya semua subwoofer yang sama. Tidak, dia lain-lain. So kalau kita nak sembang pasal kotak ni ada dua jenis. Satu adalah seal enclosure. Yang seal enclosure meaning kotak tu memang tutup penuh. Dia tak ada lubang pot untuk keluar angin. Okay, that is a seal enclosure. Second, dia ada ported enclosure. Ported enclosure kan maksudnya dalam kotak tu ada lubang so angin boleh keluar. So apa perbezaan ported dengan seal? Okay, kalau kita dengar music secara sound quality level lah, saya suggest pergi ambil kotak seal. Sebab bass dia lagi tepat, lagi accurate, lagi musical, lagi sedap nak dengar. Tapi bass dia tak boleh pergi rendah macam ported. Okay, so itu je perbezaan antara ported dengan seal. Okay, alright, kita gerak ke convenience pula. Okay, so subwoofer macam ni, dia agak besar, betul? So dia perlukan tempat yang agak luas untuk letak lah. Kalau biasanya bonnet lah. Biasa kita letak kat bonnet. Kalau kita Myvi, letak kat bonnet, half of the space akan hilang. So that depends macam mana you nak layan music you. You tak kisah pasal bonnet punya space atau you kisah pasal bonnet punya space, then benda ni tak sesuai untuk kamu lah. Kalau bagi saya tak berapa travel pun. Kereta saya ni memang kereta projek. So saya tak berapa kisah pasal air space dekat, boot space dekat bonnet. Okay, alright. So harap tak tahu nak cover lagi apalah. Sebab saya tak script benda ni Saya just bagi pendapat saya je. Alright. Okay, now sekarang you dah pilih subwoofer you nak beli. Okay, you dah ada kotak. Okay, sekarang you kena ada amplifier yang match dengan subwoofer ni. Okay, kita dah, kalau you dah lama follow saya, you tahu apa tu RMS, apa itu peak power, apa tu RMS power. So I don't want to explain this video. Kalau nak tak tahu benda tu, tolong tengok video how to buy speaker dan cara nak beli amplifier. Saya dah explain semua dekat video tu. Okay, now sekarang kita perlukan amplifier untuk match subwoofer ni. Biasanya okay lah, I bagi senario sikit lah. Kalau let's say benda ni 200 RMS, okay, at 4 ohms at 4 ohms 200 RMS. Sekarang you kena cari amplifier yang boleh support 200 RMS at 4 ohms untuk match subwoofer ni. Alright, so sekarang dekat sana you akan tambah cost lagi. Okay, sekarang you kena beli subwoofer, satu. Second, you kena beli kotak. Tiga, you kena beli subwoofer. Lagi satu, kamu kena ada wiring kit untuk power amplifier tu. So benda ni kalau you ada bajet tinggi sikit, okay, boleh pakai subwoofer kotak ni. Lagi-lagi kalau you tak kisah pasal space, you nak music you memang padu dan you tak kisah banyak lah pasal bajet, I suggest kotak besar ni lah. Okay, so kita dah cover enclosure, seal, ported. Okay, location. Okay, saya rasa location pun saya dah cover. Subwoofer ni, dia mana-mana pun you letak, you akan ada bass. Sebab paling unik pasal bass ni, dia omnidirectional. Mana-mana you letak, dia akan pantul. Okay, so bukan macam Twitter. Twitter you letak depan-depan you, baru you akan dengar vocal dia clear. Kalau tak, dia macam off axis, on axis sikit, dia macam tak cantik lah. Okay, so subwoofer macam ni, tengok berdebu. Subwoofer macam ni, mana-mana you letak, dia akan ada bass. You letak dalam trunk, ada bass. You letak dekat dashboard, ada bass.
you letak bawah seat, you akan rasa bass. That is the beauty of bass dalam kereta. It's omnidirectional. Mana-mana you letak boleh. Okay. Lagi satu, kita ada custom enclosure. Apa tu custom enclosure? Pernah tengok tak dekat Shopee dia orang ada jual fiberglass woofer box untuk kereta khas? Pernah tengok? Saya taruh link sikit lah, you boleh tengok. Okay, so fiberglass ni dia macam nak kata dia ikut shape kereta. Kalau bonnet kan, dia ikut shape bonnet. So dia akan makan kurang space lah dalam bonnet. So dia macam dia maximize air space dalam given vicinity itulah. Dia akan maximize habis. So you takkan rasa macam membazir tempat. Woofer tu ada, tapi you boleh pakai boot you sekali. Okay, so tapi custom enclosure ni jangan bagi dekat mamak-mamak siapa-siapa lah. Bagi dekat pro-pro yang memang khas buat subwoofer enclosure. Sebab enclosure ni dia sangat penting juga. Dia ada main peranan juga. Setiap woofer manufacturer kan dia ada specification dia. Berapa banyak air volume subwoofer ni perlukan untuk play lah. Okay, dia mendalam sikit lah. Saya tak nak pergi sana lagi. So this is just basic how to buy subwoofer. Okay, kalau nak lagi detail boleh komen kat bawah. So kita boleh buat satu video lagi lah. Okay, so alright, lagi satu, voice coil option. Okay, biasa kalau pernah tengok kan, double magnet lah, double voice coil lah, bagainya kan. Okay, ini single magnet. So kalau double magnet dia ada stack lagi satu lah. So basically kalau double magnet lagi banyak power dia boleh handle. Okay, so ini single voice coil. Alright, biasalah dalam subwoofer you akan tengok macam ni. Okay, dia ada satu set sini, satu set kat sini. Or satu set sebelah-sebelah lah dia ada. Alright, so basically kan, yang ini satu voice coil, single voice coil. Kalau dua voice coil, kamu ada option wiring untuk 2 ohm ataupun 4 ohm. Okay, apa bezanya? Alright, kalau kita cakap pasal resistant kan, so ohm adalah resistant. Lagi rendah resistant, lagi banyak power you boleh supply untuk speaker. Dan lagi banyak power you boleh extract dari amplifier. Make sense tak? So kalau 2 ohm rendah, tapi saya boleh dapat lebih banyak power. Itu voice coil punya detail sikit lah. Saya bagi penerangan sikit. Okay, now sangat senang beli subwoofer ni. Basically you kena tengok RMS. Ini sangat penting. Apa-apa speaker you beli, RMS. Very very important. Second, you kena tengok frequency range dia. Berapa banyak range dia boleh main. Lagi rendah, lagi bagus. Kalau dia start dari 20 ke 200, itu cun. Kalau boleh pergi rendah lagi cun. Tapi lagi mahal. Okay, so inilah cara-cara basic nak tengok untuk subwoofer. Voice coil, magnet, size. Okay, so size pun main peranan juga. Subwoofer biasa ada size 8 inch, 10 inch, 12 inch, 15 inch, 18 inch, ada sampai 33 inch. Okay, apa perbezaan dari segi size? Okay, kita kena faham. Lagi besar dia punya cone area, lagi deep bass dia boleh pergi. Lagi rendah bass dia boleh pergi. Okay, so itu kena fahamkan. Kalau you ada same subwoofer 12 inci, tapi you ada dua 12 inci, maksudnya dia lagi banyak angin dia boleh tolak dalam kabin. SPL, itu lain lah. Itu kalau you nak macam mana, nak enjoy vibration, pergerakan angin, yang feeling bass tu, kalau you ada dua, lagi banyak you boleh rasa. Kalau lagi besar, lagi rendah dia boleh pergi bass dia. Itu je perbezaan dia untuk kedua-dua, dari segi size dan dari segi nombor subwoofer yang you ada dalam kereta. Okay, so sekarang kita dah sembang pasal subwoofer kan. Sekarang kita pergi ke compact subwoofer. Okay, so yang jenis macam ni kan, okay, dia definitely tak boleh pergi as low as subwoofer yang besar tu. Alright, so ini kalau bagi saya lah, dia lagi accurate. Okay, dan senangnya dia dah ada built-in amplifier. So you tak payah risau nak beli amplifier, tak payah risau nak buat setting, tak payah risau nak spend money untuk beli amplifier baru. Semua dia dah siapkan. Semua dah ada, dah built-in.
Kerja kamu pasang je, itu je, dan you akan dapat bass instant lah. So jenis-jenis macam ni under seat subwoofer, dia kebanyakan orang pakai untuk convenient. Okay, yang kerap travel, yang kerap pakai space bonnet dia kan. So kita kena considerate jugalah kalau dah ada anak-anak, dah ada family, dah kahwin kan, nak pergi melancong, nak pergi jumpa mak bapak kat kampung, bonnet dah penuh kan. So inilah salah satu option yang you boleh dapatkan daripada kotak tu tadi. Dan dari segi power, dia consume less power daripada yang woofer tu lah. Okay, dari segi budget, ni lagi kurang lagi lah dari itu, sebab you tak payah beli amplifier asing, wiring kit asing. Sebab kebanyakan macam MBQ yang low end tu lah, MBQ, Omni, Soundstream, dia dah sediakan wiring kit dan bagainya. So pasang je kerja. So yang macam Infinity ni dia high end sikit. So dia macam mana of course lah dari segi harga pun lain. So dari segi harga lain, memang bunyi pun lain. Okay, ini Class D amplifier. Okay, kebanyakan kalau you tak tengok how to buy, cara-cara nak beli speaker dan cara nak beli amplifier, kebanyakan terminologi yang saya pakai ni kamu takkan faham. So tolong pergi tengok video yang lagi satu tu lah. Okay, so conclusion, mana saya perlukan untuk kereta saya? It depends. It depends pada kamu macam mana you nak dapatkan bass you, jenis lagu yang kamu dengar, dan dia ada banyak fakta lah dia main. Okay, so kalau you jenis macam tak kisah pasal bonnet, space, saya highly suggest get the subwoofer. Kalau you restrict dengan space, you tak nak letak bonnet, you tak nak makan space kat bonnet, ambil ni. Budget pun dia tetap akan murah daripada yang beli amplifier, beli wiring kit dan bagainya lah. Alright, so yeah, itulah basic 101 how to buy, cara nak beli subwoofer atau bagi penerangan apa tu subwoofer dan bagainya lah. Sebenarnya ada banyak lagi ada banyak lagi. Kalau you buka spec sheet kan, you akan tengok banyak dia punya frequency range, dia punya RMS, dia punya voice coil, dia punya QTS, QMS, FS, banyak. Okay, saya tak nak masuk in detail lagi. So ini just bagi penerangan basic idea lah macam mana nak beli subwoofer. Okay, so yeah, harap video ni membantu dan see you guys in the next video lah. Okay, tolong like, tolong share, tolong subscribe. Kalau nak beli Infinity ni, ada link dekat description lah. So you boleh WhatsApp saya terus, so kita boleh pasang dan bagi korang bass lah. Okay, so ciao.